Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar murid-murid yang rahmati Allah sekalian? Ustaz doakan semua dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah pada hari ini kita sambung lagi pembelajaran kita dalam bidang akhlak Islamiyah pelajaran 27 yaitu akhlak terpuji hiasan diri. Baiklah murid-murid rahmatullah sekalian, standar pembelajaran kita pada hari ini, perkara yang ingin kita capai hari ini adalah pertama, menyatakan maksud akhlak. 6.1.1 menyatakan maksud akhlak. 6.1.2 menjelaskan maksud akhlak mahmudah dan contoh serta mengamalkannya. 6.1.3 menyatakan dalil nakli berkaitan kelebihan berakhlak mulia. 6.1.4 menjelaskan maksud akhlak mazmumah dan contoh serta menjauhinya. 6.1.5 menerangkan tujuan memelihara akhlak dan 6.1.6 menguraikan implikasi tidak memelihara akhlak dalam kehidupan. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi pembelajaran kita dengan pengertian akhlak. Apakah yang dimaksudkan dengan akhlak? Akhlak dari segi bahasa ialah budi pekerti, watak, kelakuan, dan tabiat. Dari segi istilah pula, akhlak bermaksud sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorong lahirnya sesuatu perbuatan dengan mudah tanpa pertimbangan dan pemikiran yang mendalam. Inilah maksud akhlak yang murid-murid. Apa sahaja budi pekerti yang baik, watak yang baik, kelakuan yang baik, tabiat yang baik adalah akhlak yang mulia. Baiklah murid-murid rahmatullah sekalian, kita tengok pula bahagian akhlak. Bahagian akhlak ini ada dua. Yang pertama akhlak mahmudah. Apakah itu akhlak mahmudah? Akhlak mahmudah ialah sifat dan tingkah laku terpuji yang terdapat pada diri seseorang yang bertepatan dengan nilai dan perlakuan syarak. Contohnya seperti sifat syukur, sabar, menghormati orang lain, pemurah, dan semua akhlak yang baiknya murid-murid. Seterusnya yang kedua, yaitu akhlak mazmumah. Apa itu akhlak mazmumah? Maksudnya ialah sifat dan tingkah laku keji yang terdapat pada diri seseorang yang berlawanan dengan nilai dan perlakuan syarak. Contohnya riya, putus asa, sombong, khianat, dan yang sama dengannya. Baiklah murid-murid, seterusnya kita tengok pula dalil nakli. Dalil kelebihan berakhlak mulia ini. Okey. Yang pertama, mendapat kedudukan yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Riwayat Abu Daud. Maksudnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah orang yang paling baik akhlaknya. Dalil yang kedua murid-murid rahmatullah sekalian, berat dan timbangan di akhirat berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Darda radhiyallahu anhu. An Abi Darda ad-Darda'i radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in athqala fil mizani min husnil khuluq. Maksudnya Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan di akhirat daripada keelokan akhlak. Jadi pentingnya kita murid-murid rahmati Allah sekalian untuk kita menjaga akhlak kita. Itu orang panggil selalu disebut beradab. Beradab. Baiklah murid-murid, kita tengok pula seterusnya tujuan kita memelihara akhlak. Apa tujuan dia?
Yang pertama, mendapat kasih sayang Allah dan sentiasa diberkati. Yang kedua, membentuk hubungan yang baik antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sentiasa berada dalam pemeliharaan Allah. Yang keempat, mendapat syafaat dan rahmat Allah pada hari akhirat. Mewujudkan kestabilan politik dan keamanan negara, meningkatkan kualiti modal insan yang amat diperlukan dalam membina kemajuan dan ketamadunan yang tinggi, dan yang terakhir, mewujudkan kehidupan yang aman dan harmoni. Inilah tujuannya murid-murid rahmat Allah sekalian, kita memelihara akhlak. Yang paling penting ialah kita mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan kita di dunia ini sentiasa diberkati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita semua dengan akhlak yang mulia. Baiklah murid-murid, kita teruskan lagi. Yang terakhir yaitu implikasi tidak menjaga akhlak. Implikasi ini adalah kesan buruk ataupun akibat tidak menjaga akhlak. Yang pertama, meruntuhkan maruah diri ataupun mencemarkan maruah diri. Yang kedua, menjadi hina di sisi Allah dan pandangan manusia. Yang ketiga, sifat sombong dan bongkak menyebabkan dibenci manusia. Yang keempat, sifat riya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ilmu yang dipelajari tidak diberkati. Inilah murid-murid yang Allah sekalian antara akibat kalau kita tidak menjaga adab ataupun akhlak kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara kita walau di mana kita berada dengan akhlak yang terpuji. Jadi kita sudah belajar pada awal tadi pengertian akhlak, kemudian kita sudah melihat juga dalil berkenaan dengan akhlak. Kita juga sudah belajar bincang berkenaan dengan pembahagian akhlak, yaitu yang pertama ada akhlak mahmudah dan akhlak madmumah. Kita juga telah berbincang berkenaan dengan tujuan menjaga akhlak, dan terakhir tadi kita sudah berbincang juga berkenaan dengan implikasi atau akibat buruk tidak menjaga akhlak. Jadi sekadar itu sahaja pembelajaran kita hari ini ya murid-murid. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.